Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, I am Muammar from Abang Roti will present to you 5 topics that is introduction to Abang Roti, purpose of preparing a business plan, business background, owner background, and lastly organizational plan. So firstly is introduction to Abang Roti. Abang Roti terdiri daripada 6 orang ahli, iaitu saya, Muhammad Faris, Muhammad Syarul Faiz, Muhammad Qayyim, Sanjeev Naik dan Farhan Nabil. Kami menjual roti kering. Memang kami punya produk semua berasaskan roti. Kami berniaga di Sabak Bernam, mostly at PSIS, Poli tercinta kita. Dan lastly, kami ambil supply daripada jiran kawan kami iaitu Muhammad Qayyim di Damansara ataupun lebih dikenali sebagai Bukit Jelutong. Gitu. So, secondly, the purpose of preparing a business plan. Well, the purpose of plan of this thing is plan perniagaan digunakan untuk membantu menguruskan organisasi kami dan menyatakan cita-cita dan masa untuk kita capai benda tu. Okey, macam cita-cita semua perniagaan nak untung. So, kami target keuntungan dalam 1 sem ini. Itu mostly. Dan masa capai memang 1 sem. So, kiranya kami punya untung agak power lah. Dan dia merumuskan apa perniagaan itu, mengapa ia wujud dan di mana ia akan mencapai. So, kami punya ni memang kami target dalam skop dia dalam area Sabak Bernam. Sebab kami bukannya target yang besar-besar. Kalau ada sponsor besar tak apalah kan. So kami target ni dan satu wujud mana dia boleh jadi satu contoh. Maksudnya kalau tak ada benda ni, ia bukan satu rujukan untuk kami untuk berjaya lah. Dan ia menjadi satu rujukan semua pun boleh tengok. Gitu. So the thirdly is business background. Well, kita punya background ni sebenarnya tak ada terkenal sangat. Just business background kami datang daripada pelajar-pelajar DDT 2C dan bercita-cita untuk dapat A+ dalam cyberpreneurship. Background kami, background business, supaya dapat memuaskan kehendak pelanggan yang mau beli, terutamanya student di PSIS dan di KAMSIS. So our owner background is kami punya pengalaman selama ni. Well, kami biasanya mengikut majoriti semuanya ambil subjek perniagaan zaman sekolah. So kami punya pengalaman ya, kita belajar subjek ni. So kita dapat melaksanakan dalam bentuk yang real. Kita berniaga secara real. So ada certain ambil ekonomi, account, yang dapat bantu kami punya aspek kewangan. Dia pandai menguruskan kewangan. Ada kami boleh handle. So kami menganggap benda ni ambil satu benda penting owner background ni. And lastly, organizational plan. Apa itu organizational plan? Perancangan organisasi tersendiri daripada semua aktiviti yang digunakan untuk menetapkan keutamaan, fokus, tenaga, sumber dan aset, memperbuat tugas, menjamin bahawa pekerja dan pihak berkepentingan yang berbeza sedang bergerak ke arah yang betul. So kalau contoh organisasi itu teruk, so satu organisasi itu akan jatuh. Sebab organisasi dia amat penting, sebab dia jadi satu tulang belakang pada kita punya perniagaan, satu syarikat lah. Kalau organisasi tu terdiri daripada ketua yang tak buat kerja, so yang lain menjadikan benda tu satu contoh. Macam di rumah, kita jadikan ibu bapa kita sebagai satu contoh yang baik. Tapi contoh kalau orang tu buat benda yang tak betul, so kita akan terikut juga. Itu kita organizational punya plan. So organizational kami punya plan, kami melantik mana yang bagus. Macam saudara Muhammad Faris, dia tu dalam sifat kepimpinan dia amat bagus dan mampu meningkatkan Abang Roti ni ke tahap yang lagi bagus dan mengharapkan A+ subjek cyberpreneurship ni.
Okey, Assalamualaikum. Nama saya Farhan Nabil bin Syarudin. Nombor kad matrik 17DDT19F1073. So hari ini saya akan hendak menerangkan tajuk Business Plan Paint tetapi di bawah topik marketing plan. Marketing plan, okey. So, jap. Okey. Pertama sekali, saya tahu tidak jelas tetapi saya akan terangkan satu persatu. So, pertama sekali, STP marketing modal. Okey. Marketing modal ni, STP marketing modal ni dia macam STP ni S untuk segmentation, T untuk targeting dan P untuk positioning. So dah ada satu persatu maksud. So saya akan terangkan untuk segmentation. Segmentation ni dia macam membahagikan pasaran menjadi kumpulan pelanggan yang berbeza. So fahamin maksud dia macam kita kena membahagikan pasaran menjadi kumpulan pelanggan yang berbeza-beza lah. Okay, yang kedua, untuk targeting pula dia macam kita kena pilih segmen yang paling menarik untuk memfokuskan pemasaran kita. So kita kena pilih produk-produk yang sesuai untuk target orang ramai untuk membeli lah, so diorang akan fokus kat kita punya produk. So yang ketiga, positioning. Positioning ni dia macam kedudukan. So maksud dia macam kita hendaklah menentukan bagaimana produk kita untuk setiap segmen. Kita mesti ada sasaran untuk produk kita. Okay, faham kan? Kita punya produk mesti kena ada sasaran lah. Itu adalah positioning. So ini adalah untuk STP marketing modal. So yang kedua saya akan terangkan tentang marketing mix. Okay, marketing mix. Ini adalah yang kedua adalah marketing mix. So yang pertama adalah price. Price iaitu bermaksud harga. So banyaklah harga ni kita boleh bawa letak sebagai diskaun, offer price. Contoh diskaun ni macam kita kena bagi diskaun untuk kita menarik minat pembeli jugalah untuk membuat harga yang murah dan mereka akan membeli barang-barang kita. Contohnya macam kita orang menjual roti kan. So kita orang akan bagi diskaun. Contohnya kalau satu harga RM2, tapi kalau beli 3-5 ringgit saya tak silap. So itu adalah diskaun untuk price. Yang kedua, place. Place ni tempat yang kita nak letak produk kita ni kat mana. Pertama sekali, contohnya macam market. Lepas tu kita jual secara channel ni macam online. Dan yang ketiga, distribution. So contoh macam kita orang menjual roti, kita orang hanya buat channel je. Kita orang seperti channel, kita orang promote IG, WhatsApp semua tu, IG, Facebook. Dengan distribution, kita orang hanya header sahaja. Siapa yang ingin membeli roti kita orang. Okay, itu adalah untuk place. Yang ketiga, promotion. Promotion dia macam advertising ni macam iklan kan. So kita orang tu ada buat advertising, seperti kita orang iklankan video kita orang menjual roti tu, supaya bila orang tengok orang akan tertarik untuk beli kita orang punya roti. So ini adalah untuk promotion. Dan lagi sekali adalah produk. So produk ni macam contohnya macam brand kan, nama macam kita orang jual roti. Lepas tu produk ni juga dibawa sebagai servis. Servis ni macam perkhidmatan. Kita ambil
produk tu dari mana, supplier mana, semua macam tu lah lebih kurang. So produk ni pun ada contohnya selain tu, contohnya macam packaging. So macam kita orang packaging guna bag, bukan plastik lah kiranya. So ini adalah untuk marketing mix. Yang ketiga saya akan terangkan marketing strategi. Marketing strategi. So marketing strategi ni yang ketiga saya akan terangkan. Marketing strategi ni ada 5W 1H. So kalau nak tahu 5W tu apa, yang pertama who, what, why, where and when. So untuk 1H tu adalah how. So saya akan terangkan satu-satu. Contoh untuk who. Who ni kita macam, ini adalah marketing strategi kita lah. Macam marketing kita punya strategi who, kita nak siapakah yang akan membeli barang kita, macam tu lah lebih kurang. So kita kena target lah orang tu, siapa yang nak beli barang kita, who, when. So yang kedua what. What pula, contoh macam pembeli dah ada masalah untuk produk kita. So kita akan cari apa yang masalah ataupun cara penyelesaian untuk selesaikan masalah pembeli itu. Yang ketiga why. Why, bagaimana kita nak kena tarikkan, kenapa kita nak kena tarikkan hati pelanggan, hati ni lah, pembeli. So kita kena buktikan. Macam saya kata tadi, iklan. So iklan macam feedback, so nanti diorang akan tertarik untuk membeli kita punya produk. So yang keempat where. Where ni di mana tempat yang sesuai lah untuk kita jual produk kita. So macam saya kata, macam Instagram, Facebook, semua tu macam kita promote kita punya barang. So nanti akan ramai tahu yang kita akan jual barang tu. So diorang akan membeli dari situ je. Contoh macam kita letak produk kita di pasaran macam tu. So yang ke 5 when. When ni dia macam kita kena fikir hari-hari berikutnya. Contoh macam hari ni kita nak kena buat apa, esok kita nak kena buat apa, minggu ni kita nak buat apa, next month untuk kita kena buat apa. Kita kena ada kita punya strategi lah untuk berniaga yang lebih baik lah, macam untuk produk kita. So yang ini untuk 1H, iaitu how. So ini yang last. How ni macam kita kena ni kepribadian syarikat kita. Contohnya macam jenis syarikat kita kena buat kreatif. Lepas tu contohnya syarikat kita ini, kalau kita buat kreatif, kita akan menarikkan pemasaran, taktik pemasaran atau strategi oleh pembeli. So diorang akan tertarik lah bila diorang tengok kita punya syarikat ni semua. So ini adalah untuk marketing strategi. Yang keempat, composition analysis. Composition analysis ni maksud dia macam analisis pesaing. So macam saya jual roti. So tak tipu lah, mesti ramai lagi syarikat-syarikat yang menjual roti kan. So itu dinamakan seperti pesaing lah. So maksud dia macam untuk competitors analysis ni adalah mengenal pasti pesaing kita, dan menilai pasti pesaing anda, dan menilai strategi mereka untuk menentukan kekuatan dan kelemahan mereka, berbanding dengan produk atau perkhidmatan anda sendiri. Contohnya macam kita orang jual roti kan. So kita akan
pergi bandingkan dengan syarikat yang menjual roti tu, kita tengok macam mana diorang akan lebih maju. Macam tu lah. Kiranya dia adalah pesaing kita. So ini adalah marketing plan yang saya akan terangkan untuk business plan PIN ni. So saya harap semua faham lah. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrul Faiz bin Abdul Jamil. Nombor kad metrik 17 DDT19F1103 selaku pembentang yang ketiga di dalam grup ini yang akan menyambung pembentangan yang kedua sebentar tadi. Tajuk yang saya akan bentangkan ialah Operational Plan. Okey, berdasarkan definisi yang tadi, apa yang saya faham tentang operational plan ialah operational plan ini adalah amat penting dalam sebuah perniagaan, kerana sebelum memulakan sebuah perniagaan kita haruslah mempunyai plan-plan tersendiri untuk produk kita dipasarkan di pasaran. Contohnya, barang apa yang hendak kita jual, siapa yang hendak menjual barang tersebut, masa yang sesuai untuk menjual barang tersebut, dan berapa kuantiti yang diperlukan untuk menjual barang tersebut. Sebagai contoh, grup Abang Roti, kerana nama grup pun sudah menunjukkan Abang Roti, jadi mereka akan menjual roti mereka sendiri. Roti itu juga akan dijual oleh ahli grup Abang Roti itu sendiri, dan diorang akan menjualnya pada masa waktu kemuncak, iaitu waktu malam, dan mereka juga akan menyediakan kuantiti seberapa banyak yang mampu mengikut permintaan pelanggan sekeliling. Operational plan ini terbahagi kepada 3, iaitu Operation and Production Process, Raw Material Sources and Layout Planning. Saya akan terangkan satu persatu. Apa yang saya faham tentang Operation and Production Process ialah proses pembuatan sesuatu produk, iaitu dari mula produk itu dibuat sehingga produk itu siap. Sebagai contoh, grup Abang Roti. Grup Abang Roti ialah grup di mana Abang Roti perlu tahu proses apa yang perlu dilakukan untuk roti itu siap dan dijual. Hal ini kerana Abang Roti perlu tahu cara-cara mengadun roti, cara-cara membakar roti, cara-cara membungkus roti tersebut dan sebagainya. Apa yang saya faham pula tentang raw material ini adalah bahan mentah yang diperlukan dalam proses pembuatan produk tersendiri. Bahan mentah yang diperoleh mestilah halal dan bersih jika proses pembuatan itu adalah pembuatan makanan. Contohnya, grup Abang Roti memperoleh bahan mentah yang halal dan bersih dalam pembuatan roti tersebut. Bahan mentah yang diperlukan untuk membuat roti adalah seperti tepung gandum, mentega, gula, serbuk penaik dan sebagainya. Layout planning ini adalah susun atau sesuatu perniagaan. Tanpa adanya layout planning ini, sesuatu perniagaan tidak dapat dijalankan dengan lancar. Sesebuah organisasi mestilah mengetahui susun atau perniagaan seperti tempat, masa dan proses pembuatan. Contohnya, Abang Roti, susun atau perniagaannya adalah sistematik. Grup Abang Roti membahagikan tugasnya kepada ahlinya, iaitu siapa perlu menjual roti tersebut, siapa yang perlu membungkus roti tersebut dan sebagainya. Masa yang ditetapkan juga sistematik, iaitu di waktu malam, kerana pada masa itu pelanggan Abang Roti akan mula kelaparan. Kesimpulannya, operational plan ini amatlah penting dalam sesebuah organisasi perniagaan supaya perniagaan tersebut akan terus maju dan dapat berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Kuan Jordan Halim. Nombor kad metrik 17 PDT 19F1106. Hari ini saya akan present nombor 8, iaitu Financial Plan. Financial Plan terbagi kepada 4, iaitu Business Startup Cost, Break Even Analysis, Income Statement dengan Cash Flow. Bagi nombor 1 ialah Business Startup Cost, ialah kos bisnes permulaan. Kos
permulaan bisnes. Balik. Dia ialah kos yang perlu untuk kita perlukan untuk start bisnes barulah. Sebab setiap company lain-lain kos dia. Macam online company tak berapa banyak start up cost dia. Tapi kalau yang bertempat macam rumah kedai macam tu, start up cost dia tinggi. Okey, yang kedua ialah break even analysis. Break even analysis macam mana kita nak tahu itu break even analysis? Jumlah pemboleh ubah dan kos tetap dibandingkan dengan hasil jumlah penjualan untuk menentukan tahap jualan, jumlah jualan, nilai jualan atau pengeluaran di mana perniagaan tidak membuat keuntungan atau kerugian. Titik pemisahan itulah yang kita perlu cari. Titik pemisahan yang kita buat, yang kita nak tahu kita buat untung ataupun kita buat kerugian. Okey. Yang ketiga ialah income statement. Income statement ialah ialah menunjukkan bagaimana pendapatan ditukar ke dalam pendapatan bersih. Contoh macam kita dapat untung, tu bukan untung bersih kita. Kita kena tolak kos-kos sebelum tu. Itu baru tahu untung bersih kita. Sebab tu kita kena buat income statement untuk tahu untung bersih. Dan cash flow. Cash flow ialah jumlah wang yang dipindahkan ke dalam dan keluar dari perniagaan, terutama yang mempengaruhi kecairan. Maksudnya keluar duit yang kita tak dapat tengok lah. Macam bukan kita nampak jelas. Sebab tu kita kena buat cash flow. Masuk keluar, duit masuk, duit keluar. Kita nak tahu berapa duit masuk dan berapa duit keluar kita. Okey, kita pergi ke nombor 9. Nombor 9 ialah jadual pelaksanaan projek. Jadual pelaksanaan projek ini adalah carta yang jelas menyenaraikan semua tugas yang diperlukan untuk melaksanakan projek dan tarikh akhir yang berkaitan. Dan yang kedua ialah jadual ini adalah bahagian perancangan yang paling penting kerana ia adalah menjadi alat untuk digunakan untuk pemantauan dan penilaian fasa projek. Untuk kekalkan kualiti produk kita. Okay, conclusionnya business plan ni ialah cerita tentang bisnes kita. Macam mana kita punya cita-cita menjadi realiti. Macam mana buat tulis-tulis kat kertas boleh jadi benda, boleh buat duit. Macam tu lah. Dan sebagai peniaga ni, kita kena tengok business plan kita ni sebagai presentation kita. Sebab tak ada yang lagi pandai kritik daripada kita boleh berlabuh. Sekian, terima kasih.